Baik, salam sejahtera dan selamat pagi, selamat tengah hari ataupun selamat petang. Okey, jadi untuk video ini kita akan membincang satu eksperimen. Sebenarnya 3 eksperimen yang terdapat di dalam bab 5 Ikatan Kimia. Jadi murid-murid boleh keluarkan modul eksperimen kimia supaya boleh tulis keputusan eksperimen di dalam kertas kamu. Okey, jadi sila keluarkan kertas eksperimen dan kita akan tengok setiap perkara. Okey, jadi eksperimen ini adalah bertujuan untuk mengkaji perbezaan sifat sepatian ion dan juga sepatian kovalen. Penyataan masalah, apakah perbezaan sifat sepatian ion dan sepatian kovalen. Okey, ini adalah bahan dan radas yang digunakan untuk 3 eksperimen ini. Okey, kita tengok eksperimen pertama iaitu untuk mengkaji kekondaksian elektrik bagi sepatian, iaitu kita nak tengok sama ada sepatian itu boleh mengkondaksi elektrik ataupun tidak. Okey, hipotesis sepatian ion boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejal. Manakala sepatian kovalen tidak boleh mengkondaksi elektrik dalam kedua-dua keadaan. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi jenis sepatian. Okey, typing error, kekondaksian elektrik. Okey, dan elektrod karbon. Okey, elektrod karbon dimalakan. Mesti samalah. Okey, baik, prosedur ini. Okey, jom kita tengok video yang cikgu download dari internet yang memang bagus. Okey, jadi ini adalah radas yang diperlukan. Prosedur bromida Da. Okey, susun. Kita tengok macam mana susun. Seperti ini. Okey. Hidupkan Swiss. Perhatikan mentol. Hidupkan Swiss. Celut. Tindakan ini dinamakan celut. Okey, jadi sekarang sepatian ini dalam keadaan sebuk ataupun dalam keadaan pepejal lah. Kita tengok bolehkah mentol menyala. Kalau mentol menyala, menunjukkan boleh mengkondaksi elektrik. Kalau tidak menyala, ia tidak mengkondaksikan elektrik. Keadaan pepejal. Mentol tidak menyala. Jadi, ini pemerhatian dia lah. Inference dia tidak mengkondaksi elektrik. Okey, jadi tujuan kita panaskan supaya pepejal ini dileburkan. Supaya dia menjadi leburan. Lepas itu kita tengok, kita celupkan elektrod karbon dan kita memperhatikan mentol sekali lagi. Celut. Mentol menyala. Jadi sepatian ini adalah sepatian ion kerana dia boleh mengkondaksi elektrik dalam keadaan leburan. Well done. Ulang menggunakan naftalina. Okey, jadi ini pemerhatian dia. Okey, jadi murid-murid boleh tengok pemerhatian. Okey, jadi murid-murid boleh salin, boleh catat apa yang dapat diperhatikan iaitu mentol tidak menyala bila dia dalam keadaan pepejal. Bila dia dileburkan, maka mentol itu telah menyala. Untuk kalau kita ulang eksperimen dengan naftalina, jadi kita akan mendapati bahawa dalam keadaan pepejal ataupun leburan, kedua-dua keadaan ini mentol dia tidak menyala. Okey, murid boleh salin jawapan ini di dalam
modul eksperimen anda. Jadi, okey, ni bolehlah nota tambahan. Kita buat eksperimen ini di dalam kelompok WhatsApp. Okey, kesimpulannya adalah sepatian ion boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan tetapi tidak dalam keadaan pepejal. Manakala sepatian kovalen iaitu naftalina tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam kedua-dua keadaan. Hipotesis diterima. Okey, jadi kita teruskan. Ini pertama, kekonduksian elektrik. Seterusnya adalah ketelarutan sepatian di dalam air. Jadi kita sudah baca nota tadi, kita tengok, sudah belajar. Sepatian ion boleh larut dalam air tapi tidak boleh larut di dalam pelarut organik. Manakala sepatian kovalen, terbalikkanlah. Okey, murid boleh baca sendiri. Dimanipulasi adalah jenis sepatian. Bergerak balas adalah ketelarutan sepatian itu di dalam air dan pelarut. Okey, jadi kita gunakan air dan pelarut yang kita gunakan adalah cyclohexana. Okey, inilah eksperimen dia, sangat senang saja prosedur. Jom kita tengok video macam mana menjalankan eksperimen ini. Baik, ini adalah bahan dan radas yang kita gunakan. Okey, jom kita tengok macam mana eksperimen ini dijalankan. Okey, masukkan pepejal magnesium klorida ke dalam tabung uji, kemudian tambah air suling. Itu saja. Lepas itu perhatikan ketelarutan. Magnesium klorida. Naftalina. Air. 5 cm. Padu. Kubik centimeter. Pelarut organik. Cyclohexana. Okey, yang ini air, mula-mula kita uji dengan air dulu. Air masuk ke dalam magnesium klorida, air dimasuk ke dalam naftalina. Dan kita tengok bahan, kita tengok yang mana larut dalam air, yang mana tidak. Okey, jadi kesimpulannya adalah, okey, jom kita tengok modul kita. Okey, jadi lepas kita tambah air, kita goncang. Okey, yang inilah kalau magnesium klorida campur air sulin, kita tak nampak apa-apa bukan? Jadi magnesium klorida larut dalam air sulin. Lepas kita goncang, kita tengoklah. Okey, lepas tu ini magnesium klorida di dalam pelarut organik cyclohexana. Kita masih nampak magnesium klorida. Jadi dia tidak larut dalam pelarut organik cyclohexana. Okey, senang saja dah. Okey, naftalina campur air sulin. Jadi masih nampak naftalina. Jadi dia tidak larut dalam air sulin. Dan naftalina larut dalam cyclohexana iaitu pelarut organik. Okey, jom kita tulis jawapan. Okey, kesimpulannya ataupun selepas eksperimen, magnesium klorida larut dalam air sulin, tidak larut dalam cyclohexana, manakala naftalina terbalik. Dia tidak larut dalam air sulin tapi larut dalam cyclohexana. Okey, kesimpulan murid-murid boleh baca sendiri iaitu sepatian ion larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey, baik, yang last sekali, akhir sekali kita nak tentukan takat lebur dan takat tidih sesuatu sepatian. Jadi ini fakta murid-murid sudah hafal, sudah belajar di dalam sebelum ini. Sepatian ion mempunyai takat lebur dan takat tidih yang tinggi, manakala sepatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat tidih yang rendah. Dimanipulasi jenis sepatian ataupun nyatakan sepatian yang digunakan. Bergerak balas adalah takat lebur dan takat tidih sepatian. Okey, yang dimalahkan adalah kita air sulin kita gunakan. Okey, prosedur, jom kita tengok video dia yang last kali. Okey, baik, ini adalah prosedur dia. 3 prosedur saja.
masukkan separuh spatula pebeja magnesium klorida dan naftalina ke dalam tabung uji perasingan. Dan panaskan kedua-dua tabung uji dalam kukus air dan perhatikan perubahan fizik kedua-dua bahan. Jadi kedua-dua bahan mula-mula dia dalam keadaan pepejam. Jadi kita tengok yang mana dia akan melebur dulu. Jadi yang melebur dulu dia adalah takat lebur yang rendah lah. Okey, jom kita tengok eksperimen dia. Very simple experiment macam kita Okey, jadi macam ni sajalah. Panaskan, kita tengok yang manakah lebur dulu. Menjadi melebur lah, menjadi cecai lah. Okey, jadi yang lebur dulu dia adalah mempunyai takat lebur yang rendah. Okey. Jadi kita nampak bahawa naftalina telah menjadi cecai. Okey, tapi magnesium klorida ada lagi dalam keadaan dia tak lebur lagi lah. Jadi naftalina melebur dulu, jadi naftalina mempunyai takat lebur yang rendah. Okey, jom kita, itu saja eksperimen kita, very simple eksperimen. Jom kita tulis jawapan. Okey, kesimpulannya magnesium klorida pemerhatian boleh tulis tiada perubahan ataupun tiada perubahan lah. Manakala naftalina dia telah melebur dengan cepat. Okey, kenapa? Kerana inference, kerana magnesium klorida mempunyai takat lebur yang tinggi. Okey, jadi susah kita nak meleburkan dia. Manakala naftalina, ini formula dia, C10H8, mempunyai takat lebur yang rendah. Okey, jadi lebih kurang kita pernah buat eksperimen ini kan? Naftalina takat lebur dia lebih kurang berapa? 78 sampai 80 darjah Celsius dia sudah melebur. Okey, jadi itu saja sebagai kesimpulannya. Sepatian ion mempunyai takat lebur dan takat tidir yang tinggi, iaitu contoh magnesium klorida. Manakala sepatian kovalen contoh naftalina mempunyai takat lebur dan takat tidir yang rendah. Hipotesis diterima. Okey, bye-bye. Itu saja 3 eksperimen yang untuk mengkaji sifat fizik sepatian ion. Dalam video itu ada satu kesimpulan yang bagus. Sepatian ion mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan dan dia larut dalam air dan mempunyai takat lebur, takat tidir yang tinggi. Manakala sepatian kovalen tidak larut dalam pepeja atau tidak konduksi elektrik dan larut dalam pelarut organik, manakala rendah takat tidir dan takat lebur. Okey, baik, itu saja untuk perbincangan kita dalam video ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.